Universiti UiTM Negeri Sembilan Kampus Seremban, okey, dan juga penyelaras LI ya, program. Okey, okey, kita buka majlis dulu lah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Amin. Okey, okey, selamat datang ke taklimat latihan industri siri 2. Okey, taklimat ni adalah merupakan taklimat persediaan sebelum anda semua yang bakal mengambil kursus MST 699 iaitu latihan industri sebelum pergi ke LI lah. Okey, so basically taklimat ni anda akan di brief atau diberitahu apa persediaan sebelum ke latihan industri. Okey. Sebelum tu kita start dululah dengan sesi introduction daripada setiap penyelaras. Okey. So sesi mungkin ni sesi terakhir lah, kita akan online taklimat secara online ya. Okey, so saya start dengan diri saya dulu. Okey, so saya Nurdia Azlin Ghazali. So saya merupakan penyelaras LI bagi program CS 241. Okey, ada juga yang dah kenal kan, kita jumpa masa FYP session hari tu. Okey, seterusnya penyelaras LI untuk program CS 247. Kita ada Puan Rosha. Puan Rosha boleh say hi ke? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, Puan Rosha merupakan penyelaras LI untuk program CS 247. Okey, seterusnya penyelaras program LI untuk program CS 248. Encik Nizam. Assalamualaikum. Saya tak boleh cakap. Dengar suara? Boleh dengar. Okey, seterusnya untuk program CS 249 kita ada Dr. Roshidah Wan Abdul Aziz. Okey. Sepatah dua kata, Doktor. Semoga sihat semua ya. InsyaAllah. Okey. So taklimat ni kita akan spend dalam lebih kurang 1 jam lebih lah. Okey. So mohon semua ambil perhatian, jot down lah perkara yang penting. Tolong mutekan dulu sound. Nanti kalau ada soalan boleh angkat tangan dan tanyalah. Okey. So kita boleh mula sekarang ke? Okey. Alright, so saya serahkan pada Puan Rosha untuk sesi taklimat. Okey. Yes. Terima kasih Puan Nurdia. Okay, Assalamualaikum lagi sekali. Salam sejahtera. Right, so hari ini, so Isnin 29 Ogos ya. So kita akan buat taklimat kedua bagi latihan industri. Okay, so untuk taklimat ni kita akan beritahulah apa proses-proses dan juga borang-borang yang berkaitan. Okay, so yang berkaitan dengan you all punya latihan industri. Okay, so sebagaimana yang kita tahu untuk latihan industri, so ia akan bermula pada 3 Oktober sehingga 20 Januari kalau tak silap saya. But then since kita punya academic calendar bertukar, kita akan fix pada tarikh yang lama. Tapi kalau ada yang bagi pada yang tukar pada tarikh baru pun kita akan pertimbangkan jugalah. Okay. Cumanya kita prefer pada tarikh yang lama sebab dalam surat pun dah stated tarikh yang lama tu, okay. But kalau, as I said, kalau you tukar pada tarikh yang baru pun shouldn't be any problem lah, okay. Okay, so daripada taklimat yang pertama sehingga sekarang, okay, so sepatutnya you dah mencari tempat-tempat untuk menjalani latihan industri, okay. So itu adalah proses yang pertama dalam untuk student yang nak buat latihan industri, okay. So hopefully dah ramai yang dapat tempat, but then kalau tak dapat tempat pun you still ada masa lagi, okay, sebab kita akan start pada Oktober nanti, okay. So kita ada lagi 1 bulan September untuk you all mencari tempat-tempat, okay. Okay, so
antara proses-proses yang lain ni adalah bila melapor diri tu. Okay, so melapor diri tu adalah pada tarikh you bermula LI nantilah, dan kita ada juga sepanjang LI tu menjalani latihan industri, so which is selama 16 minggu, dan okay, so penutup kepada you punya latihan industri adalah menghantar laporan latihan industri. Okay, so bukan laporan saja, okay, kita ada juga penilaian yang akan dibuat oleh you punya penyelia industri dan juga penyelia akademi. Okay, so setiap student sepatutnya ada 2 penyelia. Okay, so penyelia industri dan penyelia akademik. Okay. Untuk penyelia latihan industri ni macam kami, saya, Puan Nodia, okay, so Dr. Rosidah dan juga Sir Nizam, kami ni tugas kami adalah membantu mana yang patut dan juga mengumpulkan semua laporan dan juga markah-markah penilaian tu lah. Okay, so tapi kalau laporan, okay, so dan juga laporan dan juga logbook, semua itu akan 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 dicek oleh you punya penyelia akademik lah yang akan dilantik kemudian nanti. Okay. Okay, so sekarang, okay, so dia punya proses, alright, so katakan you dah dapat tempat lah. Okay, so untuk orang yang dah dapat tempat, okay, bila dah dapat tempat, so selalunya, okay, so industri, okay, so dia akan memberi makluman kepada you lah. Okay, so memberi makluman tu, okay, so kita perlukan, okay, so 2 dokumen. Okay, so sama ada dia bagi you surat tawaran. Okay, so kalau, okay, so setengah company dia tak keluarkan surat tawaran. Okay, so dan apa yang you boleh buat adalah you isi BLI 02. Okay, so BLI 02 ni bukan you yang isi. Okay, so you bagi BLI 02 yang kosong, okay, so kepada industri. So dia orang akan isilah maklumat-maklumat berkenaan dalam BLI 02 tu. Okay. Cuma salah satu, okay, so either maklum balas BLI 02 tu ataupun surat tawaran. Okay. Okay, and then, okay, apa yang you perlu buat seterusnya adalah itu antara you dengan industri. Okay, so dan selepas tu you kena maklumkanlah kepada kami semua. Okay, kepada penyelaras ni. Okay, so macam mana nak maklumkan, so this is where you kena isi BLI 03. Okay, so BLI 03. Okay, so bila you nak isi BLI 03 tu nanti, okay, so you kena attach lah BLI 02 ataupun surat tawaran yang you terima daripada industri tu. Okay. Okay, so untuk BLI 03 ni, okay, so sekejap lagi Sir Nizam akan sharekan lah dia punya link. Okay, so dia akan share dia punya link untuk you isi BLI 03. Dan tarikh tutup dia, okay, kita akan bagi sampai dalam seminggu sebelum you start LI macam tu. Okay, so seminggu sebelum you start LI, so sepatutnya semua orang dah isi BLI 03. Okay. So kalau boleh jangan lewat sangat lah. Okay, so sebab bila daripada BLI 03 ni, so kita akan gunakan semua maklumat yang diberi tu untuk kita produce surat SLI 03. Okay, so surat SLI 03 tu, okay, so kita akan bagi kepada para pelajar. Okay, so itu sebagai surat rasmi daripada UiTM yang mengatakan you akan start buat latihan industri di syarikat yang berkenaan. Okay, so sebagai surat rasmi lah. Okay. Okay, so sebab tu bila isi SLI 03 tu, so pastikan semua BLI 03, so pastikan semua maklumat yang you isi tu adalah betul. Okay, so sebab daripada situ kita akan produce surat SLI 03 sebagai surat rasmi daripada UiTM. Okay. Dan kalau boleh jangan isi lewat sangat. Okay, so you tahu, okay, so kita pun sebagai penyelaras, kami pun kadang-kadang nak cuti juga. Okay, so sebelum semester bermula tu kami nak cuti juga. Alright, so that's why kalau boleh istilah awal. Jadi kita boleh settlekan surat SLI 03 tu awal. Okay. Okay, dan lagi satu kita nak ingatkan. Okay, so bila you dah isi BLI 03 dan juga, okay, you tak boleh lagi menukar tempat. Okay, so kita tak nak. You dah isi BLI 03, kita dah buat surat SLI 03 tu, tiba-tiba you kata you nak tukar tempat pula. Okay, so
kena ingatlah, okay, so semua tu nak buat surat tu pun perlukan masa, okay, so jadi janganlah suka-suka hati isi lepas tu nak tukar pula pada tempat lain, okay. Okay, dan okay, lagi satu yang you perlu kena buat adalah, okay, so katakan, okay, katakan dapat 2 tawaran ataupun dapat 3 tawaran, okay, dan kena buat surat penolakan, okay, so buat surat penolakan, okay, so katakan dapat 3, pilih 1, so tinggal lagi 2, kena buat surat penolakan, okay, so this is because, okay, katakan you tak maklumkan apa-apa, okay, jadi syarikat tu dia beranggapan bila dia bagi you tawaran tu you terima. Okay, so bila dia bagi tawaran you terima, tapi pada hari yang sepatutnya you start LI you tak datang. Okay, so itu akan menyebabkan kemarahan daripada pihak industri. Okay, so bila dia marah, okay, so yang akan dapat nama adalah UiTM lah. Okay, so nanti dia kata student UiTM ni macam ni. Okay, so dah di offer tapi tak datang, right? So that's why you kena buat surat rasmi, okay, mengatakan you menolak lah, okay, so dan bagilah alasan-alasan yang munasabah, right? Okay, so itu adalah proses penerimaan tempat latihan industri, okay, so lagi sekali so ingatkan, okay, so sepatutnya kalau yang dah terima yang dah mendapat tawaran daripada mana-mana syarikat, okay, so sepatutnya by now you dah adalah, okay, so BLI 03 ataupun surat tawaran, okay, so dan hari ni kita akan bagi link untuk BLI 03, okay, so maksudnya you dah set you punya mind, okay, nak terima syarikat ni, okay, so then you boleh isi BLI 03, okay, so bila dah isi BLI 03, okay, so later on kita akan produce surat SLI 03, right? Dan again, okay, so kalau mana-mana company yang you tak nak tu, okay, so then buat surat penolakan, right? So jangan diam macam tu saja, right? So kita pun risau juga, okay, maybe dia macam dah sediakan satu tempat untuk you all, okay. So sediakan satu tempat untuk you all, tiba-tiba you all tak datang, okay. So mungkin dia akan marah lah kan, dari segi katakan sepatutnya kalau you tolak awal, so at least dia boleh cari pengganti, okay. So that's why you kena buat surat penolakan tu, okay. Okay, so next, okay, sudah terima tempat, alright. So sekarang tibalah, okay, so tiba hari you nak daftar tu, okay. So sebelum nak daftar tu pada hari yang pertama tu, okay. Alright, so sebelum tu, okay, so minggu sebelum tu apa yang you kena buat, okay. Alright, so make sure you dapat, okay, so template buku log, okay, so daripada penyelaras latihan industri masing-masing, okay, so dan jangan lupa juga, okay, so mendaftar bagi kursus MST 699, okay, so perlu diingatkan, okay, so you masih lagi student UiTM, okay, so semua peraturan-peraturan UiTM masih lagi diguna pakai untuk you, okay, so sebagai pelajar UiTM, okay. Okay, so cumanya you sekarang belajar di luar lah. Selama 16 minggu tu you tak berada di dalam kampus tapi you belajar di luar, okay. Alright, so then, okay, so pastikan juga, okay, so semua dokumen yang diperlukan, okay, so semasa you melapor diri tu dah siap lah, okay. So hari Rabu, Khamis, Jumaat sebelum minggu LI tu, okay, so make sure semuanya dah siap, okay. So you dah ada surat SLI 03, okay, so you dah ada, okay. Dan lagi satu kita akan bagi juga, okay, so borang lapor diri organisasi, okay, so which is BLI 04, okay, so itu pun penyelaras akan bagi nantilah, okay. Dan juga surat tawaran, okay. So surat tawaran ni make sure you bawa, okay, nanti katakan you tak bawa surat tawaran, tiba-tiba you pergi ke sana, orang sana pula terlupa yang dia ada offer dekat you all. Okay, sudah jadi macam kecoh pula kan. Nanti dia tanya pula, betul ke you memang ditawarkan buat LI kat sini, okay. So make sure you bawa surat tawaran, okay. So surat SLI 03, so which is SLI 03 tu kita tahu official document daripada UiTM dan juga borang lapor diri, okay. So BLI 04, okay. Dan lain-lain lah, gambar, okay. So itu mengikut keperluan syarikat masing-masing, okay.
Alright, so pada hari you start LI tu, okay, so of course lah, okay, so melapor diri, waktu bekerja ni mengikut syarikat masing-masing, okay, so kalau dalam surat kita memang tulis 8 sampai pukul 5 lah, okay, but then depends pada syarikat masing-masing, okay, so mungkin ada yang akan start pukul 9 habis pukul 6, okay, so mungkin ada yang start pukul 8 habis pukul 5, right. So itu depends pada syarikat masing-masing. Cuma dalam SL03 kita akan state pada 8 sehingga 5. Right. Okay, so dan juga okay, check betul-betul lah. Okay, so waktu bekerja semua ni. Okay, so kadang-kadang ada yang kena kerja shift, ada yang kena kerja apa Sabtu Ahad, maybe hari Ahad dah kena lapor diri. Okay, so semua tu you kena double check sendiri dan juga dengan syarikat masing-masing. Okay, so sebab penyelaras kita tak tahu semua maklumat-maklumat tu. Okay, so you better double check dengan syarikat masing-masing. Okay. Okay, alright. So then, okay, so yang paling penting, okay, so minggu pertama you start LI ni adalah isi borang BLI 04. Okay, so borang lapor diri. Okay, so apa kegunaan borang lapor diri ni? Okay, so BLI 04 ni adalah untuk memastikan, okay, so pelajar memang buat LI di company tertentu. Okay, so pada minggu, katakan hari pertama ataupun hari kedua you datang tu, selalunya you memang sama ada you pergi kepada ni lah, okay, so HR, okay, so human resource ataupun jumpa terus dengan you punya penyelia industri, okay, so bila pergi pada HR ataupun penyelia industri, okay, so then you minta diorang isikan BLI 04, okay, so this is macam nak confirmkan memang you berada kat situ, okay, memang you berada, you buat LI kat situ. Okay, so kita nak kena tahu jugalah because sometimes student dalam BLI 03 nanti dia isi lain, tiba-tiba dia pergi LI dekat tempat lain. Okay, so ada juga kes-kes macam tu. Okay, so student menipu sebab tadi kita kata dah isi BLI 03 tak boleh tukar. Okay, so then dia nak tukar juga kan, dan dia pergi, dia tak maksudnya maklumat dekat BLI 03 dengan BLI 04 tu adalah maklumat yang berbeza. Okay, so sebab itu kita nak you all isi BLI 04 dan memang kena minta tanda tangan either human resource ataupun penyelia industri. Okay, dan kita bimbang jugalah in the case kadang-kadang BLI 03, okay, so student dia akan isi katakan macam you all buat intern dekat Speedmart lah katakan. Okay, so BLI 03 tu selalunya headquarters Speedmart yang akan isi. Okay, so tapi okay, so katakan hari pertama you mendaftar tu, okay, so dia kata you kena buat LI dekat Speedmart Cawangan mana, Cawangan Ceras ke mana-mana. Okay, okay, so that's why untuk BLI 04 tu kita kena tahulah, okay, so you berada di mana. Okay, so instead of you berada di headquarters, so sebenarnya you berada di Ceras. Okay, so kita perlukan maklumat tersebut, right? Dan make sure you kembalikan pada minggu pertama tu, okay. So by first week tu, so kita nak settle lah, nak tahu betul semua student dah start LI, semua benda, sebab kita pun kena report kepada kita punya KPP, okay. Okay, so next menjalani latihan industri. Okay, so latihan industri ni, okay, so sebagaimana yang kita maklumkan sebelum ni, so dia adalah selama 16 minggu, okay. Okay, so pastikan semua-semua itulah penampilan diri, okay. So penampilan diri ni maksudnya memakai pakaian yang bersesuaian, okay, so mengikut terma dan syarat company masing-masing lah. Okay, so maybe ada yang kena pakai formal, okay, so maybe ada yang boleh tak perlu pakai formal, okay, so this is another thing yang you kena double check lah dengan, okay, so dengan syarikat masing-masing sebelum start LI tu, okay. So penampilan diri you kena jaga, okay, so daripada segi pakaian dan juga daripada sikap, okay. So daripada sikap ni maksudnya janganlah berlagak, okay. So mula-mula datang dah tunjuk berlagak, okay, mentang-mentang lah you ni pelajar degree benda kan, nak tunjuk berlagak dengan kerani ke benda, okay. So make sure you, okay, ni, okay, so because you membawa ni, okay, so you membawa nama UiTM, okay, so make sure you pandai lah, okay, so pandai nak berkomunikasi, okay, nak beramah mesra, okay, so nak dengan orang
dengan semua pekerja-pekerja di syarikat tersebut tu nanti. Okey, dan dari segi ketepatan masa. Okey, so ketepatan masa ni pun satu yang sangat penting lah. Okey, so because bila you bekerja, okey, so kita bekerja memang especially kalau di di jabatan-jabatan kerajaan ke apa, okey, so ketepatan masa tu adalah sangat penting, okey. Especially bila you kena punch card, okey. So bila you ada punch card, okey, so ketepatan masa tu sangat penting, okey. So katakan you waktu bekerja pukul 8 sampai pukul 5, okey, so you kena punch in sebelum pukul 8. Okay, so ini bukan macam you masuk kelas. Okay, so masuk kelas, okay, so kelas you kata 8 sampai 10, okay, so you boleh you masuk 8-10 minit, 8 suku, okay. So sekarang you bukan berada di kelas, okay, you berada di pejabat, okay. So waktu bekerja tu sangat penting. Okay, so katakan bekerja pukul 8, make sure you punch in sebelum pukul 8, okay. So jangan ingat you boleh datang dan balik sesuka hati, okay. Okay, dan dari segi cuti, okay, so of course tak boleh ambil cuti sembarangan, okay. So dan lagi satu kita perlu ingatkan, okay, so kita tak ada sebarang peruntukan cuti daripada UiTM, okay. Right, so kita tak ada sebarang peruntukan cuti daripada UiTM sepanjang you buat LI tu, okay. So cuti kalau sakit, I think you boleh maklumlah kepada you punya penyelia industri, okay. Tapi cuti yang lain, katakan pernah jadi jugalah student nak pergi buat umrah ataupun kakak kahwin, abang kahwin, okay. So itu adalah atas budi bicara you punya penyelia industri, okay. So apa-apa pun kena berbincang dengan penyelia industri, okay. So kami tak boleh campur tangan dalam hal-hal sebegitu, okay. Okay, dan of course, okay, so perlu diingatkan juga, okay, kalau ada sebarang masalah, okay, sebarang masalah, maksudnya you ada katakan syarikat ambil kesempatan atas you ke apa, okay, so dan maklumkan kepada penyelia industri di peringkat awal. Okay, so tak nak lah dah habis dah 7 minggu dah buat latihan industri baru nak maklumkan nak tukar tempat kena dera ke ada sexual harassment ke apa. So itu kira dah sangat lambat lah. Okay, so kalau ada apa-apa masalah kena maklumkan awal. Okay. Okay, so tapi janganlah pula you bila kita kata maklumkan apa-apa masalah di peringkat awal ni, janganlah pula you saja-saja create masalah, okay. So tiba-tiba kerja seminggu, okay, so buat LI seminggu rasa tak best. Tiba-tiba ada pula company lain yang offer, okay. You pun nampak company lain tu macam lagi best je, okay. So dan you macam create masalah, inilah cerita itu, cerita ini dengan harapan you dapat bertukar, okay. So apa-apa masalah tu kena ada bukti, okay. So katakan you kena sexual harassment ke, okay. So kalau ada WhatsApp ke benda ke, so you kena tunjuk kepada you punya penyelaras, okay. So baru kita boleh consider, okay. Okay, alright. So semasa latihan industri, okay. So then again latihan industri adalah selama 16 minggu, okay. So then of course, okay, you pun ada ni, okay. So assessment ni, okay, penilaian, okay. So penilaian daripada pihak industri dan juga penilaian daripada penyelia akademi, okay. I think borang tu silap kot, BLI kosong. Sekarang kita ada borang baru, okay. So penilaian penyelia industri BLI 05, betul. Dan lagi satu penyelia penilaian daripada penyelia akademik, so ini adalah BLI 08, okay. Okay, right, okay. Right, so pastikan, okay, so you punya performance tu bagus lah, okay. So kalau tak macam mana penyelia akademik nak bagi markah, okay. Dan juga penyelia industri, okay, kalau dia tengok you pun datang kerja lambat, nak suruh buat kerja pun malas, asyik hilang aja, okay. So then of course dia ada hak untuk gagalkan you, right? Okay, so then one more thing that yang nak diingatkan adalah dari segi logbook. Okay, so logbook ini adalah
student rekodkan aktiviti dia pada setiap hari. Okay, so setiap hari bekerja. Okay, so setiap hari bekerja dia kena tulis apa aktiviti dia pada tu. Okay, so dia buat kerja apa pada hari tu. Okay. Okay, so dan pastikan, okay, so logbook ni sentiasa disemak oleh penyelia industri. Of course, okay, so kadang-kadang you punya penyelia industri tu maybe busy. Okay, so kalau dia busy, bolehlah bagi macam apa, 2-3 hari sekali macam tu. Okay, tapi make sure dia tengok. Okay, make sure dia tengok. Okay, so apa you punya aktiviti tu. Okay, so dan make sure dia tanda tangan. Okay, so kita ada satu kolom di sebelah kanan tu untuk penyelia industri tanda tangan. Okay, so bila dia dah baca, dia dah dia tahu apa kerja yang you buat dan make sure dia turunkan tanda tangan dia di situ. Okay. So sebab ini kita kira sebagai satu dokumen rasmi juga. Okay, so kalau tak macam mana you nak proof kan yang you ada buat kerja dekat syarikat tu. Okay, kalau tak ada dokumen apa-apa. Okay. Dan nanti jangan confuse dengan report. Okay, so report tu you akan buat juga. Okay, so report tu you akan buat bila you dah habis LI. Okay, so dah habis LI ataupun bila dah hujung-hujung lah. Okay, so bila nak habis LI tu you akan start buat report lah. Okay, so report you tu you akan cerita lah. Okay, so you akan cerita secara general. Okay, so task apa yang diberi kepada you dan macam mana you menyelesaikan task tersebut. Okay, so dalam bercakap tentang task ni, okay, so sometimes tak semestinya task tu bergantung kepada syarikat. Okay, so tak semestinya bergantung pada syarikat. Bukanlah semestinya you tunggu, okay, penyelia kata buat macam ni, buat macam ni. Penyelia kata buat macam tu, buat macam tu. Okay, so it's not necessary like that. Okay, so because bila you bekerja ni, okay, so you sometimes kena think out of the box lah juga. Okay, so especially you sebagai pelajar, okay, yang dah nak bergraduate. Okay, so sepatutnya kalau you nampak apa-apa kelemahan dalam sistem dekat syarikat tu, you bolehlah offer diri you. You kata, okay, boleh tak? Okay, jumpa dengan penyelia industri. Okay, so you offer diri you. Boleh tak you nak perkenalkan sistem macam ni ke, macam ni ke. Okay, so that can be one of your task. Okay, so jangan macam follow je apa orang suruh buat setakat tu saja. Okay, so you kena berfikir di luar kotak. Okay, so tolong company tu perbaiki apa-apa yang nampak kurang di mata you. Okay, so tapi of course lah you janganlah kata macam company tu tak bagus ke benda. Okay, you offer dengan cara baik. Okay, so boleh tak saya nak buat sistem macam ni, buat sistem macam ni. So dan nanti pihak industri tu akan lagi appreciate lah dengan kehadiran you di company diorang tu. Okay. So that's why I say, okay, so sometimes student ni bila first week, second week dia masuk, okay, so terus nanti dia kata bosan lah, tak ada benda lah. So sebenarnya first week, second week tu you dah boleh observe, okay, so banyak benda you dah boleh observe. Of course slowly lah, okay, so you belajar, observe dan lepas tu, okay, so apa-apa yang you boleh bantu dan maklumkan kepada you punya penyelia industri, okay. Okay, untuk borang ni, okay, so untuk borang ni, so nanti kita akan decide kemudian lah, okay, so of course, okay, so during PKP dulu masa COVID, so semuanya diisi secara online lah, okay, so tapi untuk SEM depan ni, so maybe kita akan borang still secara online, okay, so tapi dari segi penghantaran report tu, tu pun nanti kita decide kemudian, right? Okay. Alright, so tadi I dah maklumkan, okay, so selain you ada 2 penyelia, okay, so setiap pelajar akan ada 2 penyelia, iaitu penyelia industri dan juga penyelia akademik. Okay, so penyelia industri adalah orang yang akan tengok you lah semasa di industri tu, okay, ataupun di mana-mana syarikat tu, okay. Itu selalunya daripada pihak industri sendiri, okay. So untuk penyelia akademik, okay, so penyelia akademik adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah UiTM. Okay, so tak semestinya pensyarah UiTM Seremban 3 sahaja. Okay, so dia mungkin pensyarah UiTM daripada Kuala Pilah. Okay, so maybe pensyarah UiTM daripada Segamat. Okay, so maybe daripada Seri Iskandar, daripada Dengkil. Okay, so depends kepada bilangan pelajar. Okay, so depends pada bilangan pelajar. Right, so untuk penyelia akademik ni, okay, so kita akan maklumkan, okay, so penyelia akademik, okay, so selalunya dalam minggu ke-7 lah, okay.
So tapi untuk semester depan ni mungkin awal sikit, okay? So atas ada apa? Ada keperluan yang lain, so maybe kita akan selesaikan penyelidik akademik ni awal sikit. So dan bila dah dapat tu nanti kita akan maklumkanlah kepada para pelajar, okay? So siapa dia punya penyelidik akademik, okay? So daripada kampus mana semua, okay? Okay, dan of course, okay, so sentiasa kena berhubung bila dah dapat tahu siapa penyelidik akademik tu, make sure you contact you punya penyelidik akademik, okay. So sama ada you call ataupun you WhatsApp dia, okay. So perkenalkan diri, okay. So maklumkan kat mana you buat you punya LI, siapa you punya penyelia industri ni, okay. So dah maklumkan ke dia semua maklumat-maklumat berkaitan, okay. Dan juga update lah, okay. So apa kerja yang you buat semua, okay. So tak perlulah you update setiap hari, okay. So 2 minggu sekali ke macam tu, okay. So at least dia tahu, okay. So dan kalau ada apa masalah pun boleh berbincang dengan penyelidik akademik. Okay, dan of course, okay, so katakan you punya penyelidik akademik tu, okay, so berada berdekatan dengan syarikat you, so dia boleh juga, okay, kata nak datang jumpa you lah, nak datang jumpa you punya penyelidik industri, okay, dan katakan dia nak datang tu, okay, so make sure you siap lah apa yang berkenaan tu, okay, so draft laporan tu sepatutnya dah ada, okay, so tunjukkan buku log, okay, so dan maklumkanlah kepada you punya penyelidik industri, okay, so jangan bila dia datang tu penyelidik industri pun tak tahu, okay, so you kena maklumkan kepada penyelidik industri juga, okay. Okey, dan proses yang terakhir sekali, okey, so itu adalah penghantaran laporan, okey. Okey, so penghantaran laporan, okey, so template laporan LI pun akan diberi nanti, okey. So ia untuk laporan mesti ikut template yang disediakan, okey. Alright, so laporan LI, okay, so hendaklah dihantar kepada penyelidik akademik selewat-lewatnya seminggu, okay, so ia selalunya seminggu lah, cuma kadang-kadang kita bagi juga sampai 10 hari macam tu, okay, maksudnya katakan you ambil LI 20 hari bulan, okay, so maybe dalam 27, 28, 29, 30 macam tu, then you kena submit you punya laporan LI tu. Okay, so bila kata submit itu adalah final report. Okay, so in between tu dikatakan kita maklumkan pelajar kena hantar laporan LI pada 30. Okay, so you dah habis LI 20 hari bulan. Okay, so between 10 dengan between 20 dengan 30 tu, okay, so apa yang you buat adalah you siapkan you punya laporan, kena tunjuk kepada penyelidik akademik. Okay, so katakan penyelidik akademik tak puas hati, dia akan pulang balik dan suruh you baiki mana-mana yang patut. Okay, dan tunjuk lagi kepada penyelidik akademik. Katakan dia belum puas hati juga lagi, you kena perbaiki lagi. Okay, so sampailah penyelidik akademik kata okay dan dia sign you punya laporan. Okay, so bila dah laporan tu dah ditandatangani, so then baru you boleh submit you punya laporan LI tu. Okay. So akan ada juga proses penambahbaikan lah daripada 10 ke 30 hari bulan tu. Okay. Dan of course, okay, so laporan LI ni, okay, so you dah belajar, okay, so macam mana nak buat laporan semasa FYP, okay. So jadi gunakanlah apa-apa yang you belajar tu untuk membantu you siapkan laporan LI ni. Okay, so because ada yang kadang kita jumpa, okay, so pelajar buat laporan LI ni memang cincai saja, okay, so tak menggunakan, okay, so dah belajar macam mana nak tulis reference, okay, so semua benda dan gunakanlah, okay, so ilmu yang dipelajari tu. Okay. Okay, so itu dokumen-dokumen you kena hantar sekali nantilah. Okay, so BI 10 tu I think itu adalah checklist sajalah. Okay, so BI 07 tu adalah di mana pelajar diberi peluang. Okay, so maybe nak bagi tahu company yang you buat LI tu bagus sangat ke, tak berapa bagus ke, so you boleh isi dalam BI 07 tu, okay. Okay, so dan juga laporan, okay, so dah tertulis kat situ, okay, so kena ada tanda tangan penyelidik akademik, okay.
BLI 05 ni I think last time this one before COVID dulu, okay. So dia akan dulu-dulu, okay. So ada company yang belum tahu buat secara online semua benda tu kan. So dia akan isi borang tu secara manual lah, okay. So kalau dia nak isi borang tu secara manual, maksudnya dia isi secara manual dan lepas tu borang tu dia sealkan, okay. Masuk dalam sambung surat dan seal sebab markah tu adalah rahsia, okay. So markah penilaian adalah rahsia. Student tak boleh tahulah markah tu, okay. So that's why borang tu sepatutnya disealkan, okay. Dan untuk tarikh-tarikh yang tu kita akan tetapkan lah, right. Okay, so I think this is just the ni lah tentative timeline, okay. So you punya latihan industri, okay, so sama ada 2, okay, so sampai 19 Januari ataupun 3 Oktober sehingga 20 Januari, okay. So BLI 04, okay, so as I said dalam masa seminggu, okay, dalam minggu pertama tu, okay. So minggu pertama tu latest by Friday tu you dah kena submit BLI 04, okay. Okay, so anggaran tarikh mendapat penyelidik akademik tu, okay, so kita bagi dalam pertengahan Disember lah, okay. So tapi kita akan cuba lagi awal, okay. Dan laporan, okay, so laporan penuh, okay, so you habis 20 Januari, so kat situ I tulis 27, okay, so maybe dalam 30 Januari macam tu lah, okay. Okay, so ini adalah just isu-isu lain lah, okay. So cuti, tadi kita dah maklumkan, okay, so cuti tak ada peruntukan cuti daripada UiTM kepada pelajar LI, okay. So tapi kalau ada keperluan untuk bercuti, okay, so dan itu adalah di atas budi bicara syarikat berkenaan, okay. So kena bincang dengan you punya penyelia industri, okay. So sometimes dia bagi you cuti tapi dia kata kena ganti, okay. So maksudnya kena habis lewat seminggu lah macam tu, okay. Okay, lanjutkan tempoh LI ni, okay. So selalunya kita tak akan lanjutkan tempoh LI ni, okay. So especially bila you dah habis tu, okay. So bila dah habis maksudnya katakan you company kata boleh tak tambah lagi sebulan, okay, nak siapkan kerja you, okay. Selalunya kita tak ni, okay. So kita tak apa ya, kita tak ni lah, okay. So tak galakkan, right. So sebab dari satu segi lah daripada segi insurans pelajar lah, okay. So kita tak berapa pasti, okay. So you punya status insurans tu, okay. So dan lagi juga katakan you nak juga, okay, you nak juga sambung balik, okay, nak sambung sebulan setengah ke apa ke, okay. So then apa yang you boleh buat adalah you bincang sendiri dengan penyelaras industri tu, okay. So bincang sendiri dengan dia, so sama ada dia boleh lantik you sebagai pekerja part time ataupun pekerja kontrak, okay. Tapi jangan menggunakan nama UiTM lagi lah sebab kita tak nak nanti tiba-tiba you punya masa you sambung tu performance you tak bagus, nanti dia komplain, dia kata student UiTM ni buat kerja tak bagus ke apa. Okay, so kita tak nak bertanggungjawab selepas daripada tempoh LI tu. Okay. Okay, dan perlu juga diingatkan, okay, so sepatutnya, okay, so untuk memulakan LI, pelajar, okay, sudah lulus, okay, so semua subjek. Okay, so semua subjek sepatutnya dah lulus sebelum start dengan LI, okay. Katakan ada satu tak lulus, I think kalau you nak buat LI juga, then you kena minta kebenaran, okay. So minta kebenaran daripada timbalan rektor HEA, okay. So itu you kena berhubung dengan HEA, okay. So minta kebenaran dan bila dah dapat kebenaran, maklumkan kepada penyelia industri masing-masing, okay. So kalau you CS241, maklumkan pada Puan Nodia, okay. So supaya kita tahu you punya status tu macam mana, okay. Tapi yang saya tahu, okay, so kalau satu subjek tu maybe you boleh minta kebenaran, tapi kalau lebih daripada satu subjek, I think you tak boleh buat LI lah, okay. Okay, so dan juga, okay, skop tugasan ni, okay, so skop tugasan ni, okay, so apa yang boleh saya nasihatkan, okay, so semasa you mendapat tawaran daripada mana-mana syarikat, okay, so pastikan you punya skop tugasan yang diberi tu, okay, so pastikan ianya tertulis, okay, so di dalam
di dalam surat tawaran. Okay, so jangan main cakap-cakap through phone macam tu saja. Okay, sebab kita tak nak, okay, so kita tak nak pelajar kita ni diambil kesempatan. Itu satu hal lah. Okay, so kita tak nak nanti tiba-tiba dia kata kerja 8 sampai 5 tapi okay, so tengok-tengok you disuruh kerja sampai 10 malam. Okay, so dan pastikan juga skop-skop kerja tu adalah yang you boleh terima. Okay, so nanti jangan pula kerja dekat kedai dobi tiba-tiba dia suruh you mendobi baju pula macam tu. Okay, so that's why kita tanggungjawab you sebagai pelajar dan juga sebagai pelajar yang dah nak bergraduat. Okay, so dah nak tengok dunia luar. Okay, so semua tu adalah menjadi tanggungjawab you. Okay, so nak jaga diri you sendiri. Okay, so make sure you kena tahu semua-semua benda tu. Okay, so sebab kita sebagai penyelia industri ni kita tak boleh campur tangan. Okay, so kita tak boleh campur tangan sangat sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Okay, komunikasi you dengan syarikat tu dengan diri you saja. Okay, dan pastikan semua-semua tu ada tertulis lah dalam apa tu dokumen yang rasmi. Okay, so jangan main cakap through phone je, oh boleh macam itu macam ni. Okay, so kita tak nak terjadi hal-hal yang macam tu lah. Okay, so tak nak nanti tiba-tiba dia suruh you datang kerja hari Ahad ke tapi sebelum tu tak diberitahu. Okay, tapi kalau katakan you kerja 8 sampai 5, okay, so tiba-tiba bos cakap boleh tak hari ni balik lewat sikit, balik pukul 6. Itu kena ada give and take lah. Okay, so janganlah pula bertegas. Tak ada, saya dimaklumkan tu kerja sampai pukul 5 je sahaja macam tu. Okay, so at least kena ada give and take lah. Okay, so cumanya kalau you rasa teruk sangat, dah diambil kesempatan yang teruk sangat, so then you kena ni lah. Okay, so but as I said, okay, so benda-benda tu semua kena ada bukti, kena ada dokumen rasmi. Okay, so kita tak boleh nak claim sesuka hati je, right? Okay, so I think itu sahaja. Okay, so maybe penyelaras lain nak ada ni. Okay, so nak ada tambah, okay, daripada pengalaman masing-masing. Ataupun para pelajar ada nak tanya tak apa-apa? Okay, maybe kita buka ruang untuk pelajar inilah bertanya soalan. Kalau ada, boleh type dekat chat box ataupun on je lah mikrofon. Suka diingatkan nanti penyelaras akan sharekan logbook, soft copy logbook dengan tablet. So nanti dalam logbook tu actually dah ada guideline, okay? So nanti minta tolong semualah untuk baca at least sekali lah baca guideline dalam tu. Ataupun kita nak tunjuk ke? Tunjuk ni logbook. Boleh je kalau dia ada template dia. Tapi kita proceed dengan soalan dulu kot. Soalan. Sekejap tengok dalam. Okay, tak ada soalan. Sekejap. Saya try buka. Nak tanya, kalau company tu minta masuk awal nak terima atau
ikut tetapan tarikh 3 hari bulan tu. Awal yang mana? Company tu tanya boleh, kalau boleh masuk awal boleh tak? Macam awal seminggu macam tu. Kalau awal seminggu tu kita boleh ni lah, okay? So kita boleh bincang lah, you bincang balik lah dengan penyedia ni, penyedia industri dengan, okay? You daripada program mana? CS? Saya dari CS248. So boleh bincang dengan Sir Nizam semula, okay? Okay, baik. Okay, saya try share logbook. Okay, so nanti boleh dengar ke? Boleh. Okay. So ini adalah logbook dalam bentuk soft copy lah. Okay, industrial training logbook. So yang ini I think dalam bentuk Microsoft Word. Template dia lari sikit lah, tak apa. As long as you can see the detail. So untuk first page nanti you have to fill in all the details. Masukkan gambar, ini penting ya. Masukkan training details, supervisor in charge. Yang ini yang akan sign you punya logbook lah. Okay, kat sini nama ni mesti sama dengan nama dalam declaration. Yang ini very important to be filled by number 2, to be filled by industrial supervisor. Okay, so nama under training detail mesti sama dengan yang sign dalam declaration form. Yang ini adalah you punya SB lah yang akan sign you punya, yang akan semak dan sign you punya logbook. Okay, so nanti dalam semasa training maybe you akan di-assign dengan beberapa penyelia. Tapi you kena ada satu yang memang main yang akan pantau you and bagi markah lah. Okay. Sorry ada ni. Okay. So contact person, ni maybe parents. Okay. Declaration, yang ini kena isilah at the end of the training nanti. Yang ini SB kena tanda tangan selepas isi BLI. Okay, borang-borang lah. Okay, yang ini penting ni adalah pemarkahan untuk logbook. So untuk this is criteria lah untuk evaluation. Pemarkahan akan diberikan based on ni, you kena submit seperti Puan Rosha inform earlier, BLI 04 ni seminggu selepas you register lah atau lapor diri. Dan kita ada 70% daripada academic advisor iaitu daripada pensyarah UiTM. So dia akan bagi markah form, logbook dan final report. Okay. So total of 70% and another 30 daripada industrial SB. Okay. So kat sini pemarkahan adalah 30%. So total of 100. Okay. So these are the guideline for report and logbook. So make sure you have you go through lah each of these. Okay. So for report duty, ini apa yang you kena bawa lah seperti diterangkan Puan Rosha. These are important rules about internship. So you have you can go through each of these inilah rule lah. Okay. So ni kalau gagal, I think ciri-ciri gagal internship. Okay. So kita ada 2 advisor. Satu ialah academic advisor. So dia merupakan member of FSKM UiTM. Okay. So nanti you akan di-assign lah dengan academic advisor. Kena contact lah your advisor. Okay. So your academic advisor akan bagi markah 70%. Banyak kat sini.
Okay, so untuk industrial supervisor, this is from industry. And actually kat sini ada satu form untuk borang untuk form ketidakhadiran lah, which is approved by industry or organisation. You kena isi kat sini, okay? Kalau perlu ganti, then you have to ganti. Seperti semester sebelum ni ada student yang diminta untuk ganti cuti. So you have to replace, okay? Kena ganti juga. And this is the logbook, okay? You kena letakkan tarikh, hari ni buat apa, just record, okay? And untuk supervisory marks ni mungkin chop ataupun tanda tangan daripada industrial supervisor, okay? So template ni akan dikongsi untuk penyelaras lah, okay? So hopefully clear lah. Ada soalan nak tanya? Okay, boleh tanya soalan. Saya just nak tambah untuk pelajar CS241 bagi yang baru join group, okay, boleh PM lah untuk dapatkan surat atau borang-borang berkaitan lah untuk apply for internship placement, okay. So kita ada masa lagi, okay. So tolong bagi tahu juga kawan-kawan yang mana yang tak join lagi, mohon join group lah, okay, untuk CS241. Okay, Assalamualaikum. Boleh menjelas sikit. Right, di mana Data Industry telah wujudkan satu site, Google Site untuk Data Industry. Okay, jadi dia link telah diberi dekat chat box. Awak boleh tengok, di situ awak boleh dapatlah BLI, form untuk BLI 03 dengan logbook sekali dengan template untuk soalan penolakan sekiranya awak ada lebih daripada satu penerimaan tawaran tempat. Jadi boleh explore dekat site yang telah diberi, dekat link yang diberi. Jadi kalau ada permasalahan boleh rujuk kembali kepada penyelas industri. Okay, terima kasih. Dan BLI 03 dibuka sehingga 3 Oktober, betul tak? Seminggu sebelum official pelajar masuk data industri. Betul tak? Korusha? Ya, betul Nizam. Okay, jadi BLI 03 dah dibuka lah pada site dekat site untuk data industri. Boleh dapat dekat situ. Terima kasih. Okay, kita buka untuk sesi soalan. Okay, boleh tanya, jangan malu-malu. Nanti kalau malu, tak faham, tak jawab soalan. Saya ada soalan. Kalau macam dekat logbook tadi tu kan dia tulis dekat bahagian exact work of nature tu, kalau hari-hari buat yang sama tak jadi masalah kan? Itu saja. So far tak ada masalah, selalu student akan repeat lah benda yang sama, okay? So cumanya at least adalah penambahbaikan kat mana-mana ke, takkanlah macam masukkan data setiap hari, masukkan data selama 16 minggu tu setiap hari, takkan you nak tulis masukkan data saja kan.
So that's why I said, so sometimes you kena buat something lah, you offer diri you tu untuk buat something kepada company tu. Instead of you tunggu aja dia orang bagi arahan. Boleh? Okay, madam. Kalau macam pelajar statistik kan, you boleh offer. Okay, so apa you punya kepakaran dalam statistik you tu, nak kira data diorang ke, nak cari apa-apa yang berkaitan lah kan, maklumat daripada data yang diorang ada tu. Ini popular question lah daripada student. Banyak soalan yang diterima. Kalau company yang dipilih tu tak mengikut bidang lah. Kalau macam statistik sendiri, kiranya kita ada company-company macam yang Jabatan Perangkaan, of course lah pelajar statistik sesuai dengan company sebegini, tapi ada a few yang apply ataupun ikutkan semester sebelum ni, sini ada apply di macam company yang I think macam more to admin kan, contoh macam pejabat daerah dan ada haji. Kalau ikutkan kurang lah kan, you nak apply apa yang you belajar dalam kelas. So objektif LI ni adalah kita nak dedahkan pelajar dengan environment bekerja. Okay, macam mana you nak communicate, nak build team, kerjasama kan antara bakal ni lah rakan-rakan di company. So kalau saya akan ambil action macam mana kita nak letakkan kita di tempat tu. You ada skill tertentu, macam mana you nak be creative, nak develop something untuk company, untuk penambahbaikan ataupun untuk bagi benefit kepada company. Okay. Yang penting berada di company mana-mana, macam mana you bawa diri you untuk bekerja lah. Okay. So kalau I think tak ada masalah untuk you bekerja di contoh macam tempat organisasi yang tak berkaitan dengan bidang lah. Okay. So kita ada je student yang bekerja di kilang, okay? Tapi macam mana you adapt lah dengan environment, dengan skill yang ada, okay? Ada soalan lain tak? Madam, nak tanya, kalau contoh kan, dia bagi email je tapi dia tak bagi surat tawar in form of document, boleh accept ke? Sebab SLI 02 tu dia tak isi. Yang email tu surat ada tak tawaran email tu? Ada tak tulis dah ditawarkan sekian-sekian dalam email? Ada. Tapi ada. dia Yang tu kita bukan dalam dokumen lah. Dia ada tu. Dia email sahaja. rasanya kita boleh screenshot kan? The email tu nanti you jadikan dia sebagai satu dokumen lah. Oh, okay. Dan nanti submit dalam link yang diberi. Sorry. Ada soalan lain ke? Madam, saya nak tanya.
kalau for those yang extend the period of internship tu, untuk submission report nanti, kita still kena hantar by the default date from UiTM kan? Kiranya macam by Januari macam tu nanti kena hantar kan? Okay, untuk yang pelajar yang extend the internship duration, so you have to follow the date, okay, yang dah ditetapkan UiTM lah. Okay, so nanti you kena pandai-pandai lah bagi masa macam mana you nak complete the task and write the report tu kan. Still kena follow juga. Okay, so I nasihatkan kalau boleh daripada awal ni, kalau you ada masa ataupun cuti, start tengok report tu, okay. Apa keperluan daripada setiap report. So nanti tak adalah masalah untuk you kejar due date and kerjakan dalam masa yang sama kan. Unlike yang student yang habis kan, you dah tak bekerja, so you boleh fokus on the report kan. Okay, Elmiza? Okay, madam. Thank you. Puan Rosha ada nak tambah? Tak ada. Madam, saya nak tanya. Kalau kan kita kan kena hantar report tu kan selewatnya a week after tarikh yang kita kena tamatkan latihan industri tu. Kalau macam contoh kalau kita kena ganti sebab kita dah pernah cuti, contohlah kita ganti seminggu contoh kan. So report tu kena hantar minggu yang sama ataupun dilewatkan seminggu after tu. Dan itu boleh bincang dengan penyedia nantilah masing-masing, okay? So tengok sama ada lewat sikit ke, lewat sangat ke, okay? Sebab kita punya kekangan adalah kita nak masukkan markah student ke dalam sistem UiTM. Okay, so sistem tu akan ditutup pada certain date lah. Okay, so that's why tak boleh lewat sangat. Okay, tapi you kena sentiasa berhubung lah, maklumkanlah kepada you punya penyelaras industri, okay? Supaya dia tahu keadaan you. Okay, madam, faham. Terima kasih. Okey, saya nak menambah sedikit. Ada students yang bertanya, boleh ke nak start intern 1 hari bulan 9? Okey, kalau ikut prosedur dia, kita kena start intern sehabis cepatnya selepas you all tahu keputusan exam. Okey, so 1 hari bulan 9 belum tahu lagi keputusan exam. Jadi memanglah company ni dia kadang dia nak ambil kesempatan untuk bagi allowance yang murah untuk you all kan. Okay. Kami tak boleh nak bagi keputusan untuk membenarkan you all intern seawal 1 hari bulan 9. Mungkin kalau seminggu awal daripada tarikh yang kita tetapkan tu boleh dipertimbangkan seperti yang diberitahu Puan Rosha tu lah. Okay, kalau terlampau awal tak dapatlah kami nak tolong. Jadi yang mana yang company nak start 1 hari bulan 9 tu mohonlah mintalah kerja part time dulu kot dekat tempat yang nak intern tu. Kalau diperlukan sangat kan. Begitulah pada pandangan saya. Okay, harap maklum pada pelajar yang nak intern awal tu. Betul ya apa yang Dr. Rosidah tu cakap. Okay, so sometimes dia nak suruh you masuk awal tu. Okay, so sebab dia nak mengambil kesempatan dengan membayar bayaran yang murah kepada you all. Okay, so sebab kalau dia hire pekerja, okay, so hire pekerja sekarang pun kita tahu dah ada gaji minimum. So instead of hire pekerja, dan lebih baiklah dia ambil pelajar LI. So itu adalah salah satu strategi company-company lah. Okay. So that's why perkara-perkara macam tu, that's why I said, okay, so you kena ambil tahu, you kena sentiasa tanya dan ada dokumen rasmi berkenaan perkara-perkara sebegitu. Okay, so kita tak nak company-company ni, okay, so sengaja mengambil kesempatan atas pelajar-pelajar. Okay.
So katakan dia bayar you 500. So sebenarnya mungkin kalau dia hire pekerja sebenarnya maybe dia kena bayar 1,500. So instead of nak bayar 1,500, baiklah bayar 500 kepada you all. Macam itulah. Jadi kena inilah kes, so kena hati-hati. Okay? So setiap company tu kita pun tak boleh nak campur tangan. Okay? So kita tak boleh nak menuduh sesuka hati sebab kita tak ada, okay? Kita tak ada bukti pun. Okay? So cuma kita perlu berhati-hati dengan perkara sebegitu. Ya, benar tu. Sebab kalau in case berlaku apa-apa kepada ni, dia melibatkan kesihatan kesihatan pelajar, insurans semua kan. Sebab dia belum dalam tempoh industri belum lagi bermula, you all dah start industri kan. So banyak perkara yang berlaku ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Sebab itulah kalau you all nak continue after dah habis tempoh tu pun banyak perlu dipertimbangkan. Jangan buat keputusan sendiri. Sebab ada berlaku kes sebelum ni pun ketika latihan industri ada pelajar aksiden dan meninggal waktu pergi latihan industri kan, semester lepas ya. So benda ni kalau dalam tempoh insurans UiTM boleh bayar ya. Boleh bayar ada insurans yang dibayarlah oleh UiTM. So kalau ia di luar daripada tempoh yang kita bagi, pelajar mengalami apa-apa kecederaan ke apa waktu tempoh latihan industri, kita tak boleh nak ambil pertimbangan lah perkara ni. Sebab itulah kita tidak membenarkan pelajar dalam tempoh yang tidak dibenarkan. So kalau perlu ada waktu yang nak panjang ke ni, kena minta kebenaran daripada HEA, daripada KPP dululah semua tu. Tapi melalui penyelaras lah. Okay. Lagi satu saya nak ingatkan ya, dari segi penggunaan media sosial. Okay, so kalau boleh, okay, so apa-apa yang berkaitan LI ni, okay, so tak perlulah nak upload, okay, so dalam you punya akaun media sosial you, okay, so waktu bekerja ke apa semua ke, itu adalah sesuatu yang sensitif. Okay, so sebab bila you upload dalam media sosial you, okay, so dalam Instagram ke dalam apa ke, okay, akan ada orang yang boleh baca benda tu, okay, so dan mungkin juga, okay, so antara orang-orang tu adalah you punya penyelia industri, okay, so ataupun you punya rakan-rakan sekerja masa you buat LI tu, okay, so sometimes student ni dia upload status macam-macam, okay, so kadang-kadang dia kutuk dia punya syarikat, okay, so kadang-kadang dia ambil gambar yang tak bersesuaian, okay, so you mengata ke, you kata you hari ni buat sibuk ke, sebenarnya tak sibuk, dan you update you punya status tu, okay, so which is tak appropriate. Okay, so bila you punya penyelia industri baca ataupun rakan sekerja baca, itu dah memberi satu tanggapan yang buruk, okay, so pandangan yang buruk orang kepada diri you, dan you boleh pernah juga jadi satu kes, okay, so di mana pelajar tersebut, okay, so diberhentikan terus, okay, so masa tu dah minggu ke-10 dah, okay, so tapi diberhentikan, okay, so disebabkan status dia di social media, okay. So apa-apa yang berkaitan dengan LI ni janganlah upload, okay, so janganlah upload apa-apa yang berkaitan dengan status media dengan LI ni, okay, so dalam you punya media sosial, okay. Okay, saya nak tambah sikit lagi. Pada pelajar juga minta kalau boleh minta job scope you all dan time of work ya, supaya bila pergi bekerja nanti kamu tidak terkejut tiba-tiba majikan bagi kena kerja 7 kali seminggu, start daripada pukul 9 pagi hingga 10 malam. Okay, so bila you diberi
semasa interview ke ataupun selepas dapat surat tawaran tu, sebelum you buat penerimaan tawaran, tanya dulu. Okay, dapatkan dulu maklumat you punya working hours tu, supaya nanti tak adalah kamu nak pergi yelah nanti bila dah start kerja nak minta tu dah tak dapat lah kan. Menangis lawak buatlah sampai 4 bulan. Okay, so itu ingatan kami lah. Dan kena tahulah job scope you all apa, supaya nanti jangan pula bila you pergi you tak tahu apa-apa, tiba-tiba kena masuk dekat buat bakery, kena buat biskut, ada juga yang kena buat dobi. Okay, itu pengalaman dia. Saya cerita ni sebab ada pelajar-pelajar yang telah mengalami ni. Jadi saya harap you all, kita biar jadi cerdik bagi cerdik. Maksudnya jangan tertipu lah kan. Jadi kita sebagai pelajar kena tanyalah supaya you all tahulah apa job scope you all, masa you all. Jadi orang tahu, oh you cerdik bertanya begitu. Tidak menerima apa saja yang diberi. Okay, kita kena tahu awal. Jangan lepas dah dapat, lepas you dah terima, baru you nak menangis, tu tak guna dah tu. Okay. Okay, ada soalan lagi ke? Okay, soalan terakhir ada daripada pelajar. Saya rasa Puan Rosha dah terangkan detail lah daripada proses, dari segi mungkin isu-isu yang akan mungkin dihadapi ni lah pelajar semasa internship nanti. Ada apa lagi ya? Okay, untuk I think tadi dah diberitahu, Sri Nizam dah inform yang kita akan gunakan Google Site ataupun kita panggil UTIK UTIK, platform untuk kita share related information about internship. So nanti link ada share ke tadi? Tak perasan. Link ada share dekat chat box. Dekat chat box. So nanti pelajar boleh startlah explore tab-tab kat situ untuk pelajar, untuk kita ada untuk pelajar, untuk SV Academic dan juga SV Industry dan juga penyelaras. So kita ada satu special kata tab kat situ untuk help desk. So banyak soalan yang you boleh I think dijawablah kat situ. Okay, pertanyaan-pertanyaan mungkin akan ada jawapan-jawapan yang akan dijawab dekat situ. Okay, so kalau tak ada soalan lagi, okay, kita tamatkan. Boleh ke? Tamatkan kita punya sesi untuk hari ini. Boleh?
Okay, so sebarang pertanyaan lebih lanjut nantilah, okay, boleh merujuk kepada you punya ni laras industri masing-masing. Majlis kita. Madam. Ya. Sorry. Chat box tak boleh buka. Dia cakap only available to team members. Okay, you nak dapatkan link Google Site ya? Mungkin awak guna masuk meeting ni gunakan email yang lain, bukan email official daripada UiTM rasanya. Sebab tu tak dibuka. Sampai nanti awak punya penyalain akan share pada dalam WhatsApp. Oh, okay. Thank you. Okay. Okay, so nanti penyelaras akan share jugalah dalam WhatsApp group . So, okay. So, okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita tamatkan dengan surah Al-Asr. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Puan Rusha, Encik Nizam dan Dr. Rosida. Okay, so semoga dipermudahkan semua urusan untuk LI kali ini. Okay, terima kasih. All the best ya untuk semua. Terima kasih.